Saya jemput Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Ipoh Barat untuk mewakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan untuk jawab. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Hairan Yang Dipertua dari pagi sampai sekarang menjaga Dewan. Tak rehat-rehat. Thank you. Thank you. Burung nuri, burung dara. Terbang ke sisi Taman Kayangan. Cubalah dengar wahai saudara. Inilah jawapan yang diberikan. Terlebih dahulu untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, saya akan menggulung bagi pihak Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan pada hari ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada 25 ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan pelanjawan 2025 di peringkat dasar dan berbahas mengenai perkara-perkara di bawah tanggungjawab portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Dalam penggulungan pada hari ini, saya memohon untuk menjawab kepada berbagai isu yang telah dibangkitkan di bawah tanggungjawab. Nombor 1, Jabatan Wilayah Persekutuan. Nombor 2, Jabatan Perkhidmatan Awam. Nombor 3, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Nombor 4, Unit Penyelarasan Perlaksanaan ICU JPM dan Majlis Keselamatan Negara. Dengan izin. Yang berhormat Tanjung Pia dan Jelutong meminta penjelasan mengenai KL Strike Force. Jelutong ada tak yang berhormat? Ada. Oh ada? Sentiasa ada. Oh, sentiasa ada. Oh. Untuk makluman ahli yang berhormat, penubuhan KL Strike Force adalah di bawah tindakan Jabatan Wilayah Persekutuan. Tindakan terhadap warga asing tanpa dokumen perjalanan yang sah, undocumented migrants, adalah di bawah tugas dan tanggungjawab agensi-agensi seperti Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Jabatan Immigration Malaysia, JIM. DBKL hanya mengambil tindakan menyita peralatan barang-barang perniagaan yang tidak ada kebenaran atau dilesenkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, membuat penutupan premis sekiranya premis perniagaan dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing dan mengeluarkan notis kesalahan terhadap majikan yang didapati menggajikan warga asing tanpa permit kerja yang sah. Berdasarkan statistik tindakan sejak KL Strike Force ditubuhkan iaitu dari Jun hingga Oktober 2024, DBKL telah melaksanakan sebanyak 256 kes sitaan terhadap penjajah warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur menerusi tindakan khas Pasar Awam dan sebanyak 32 notis kesalahan telah dikeluarkan kepada pemilik tempatan di atas kesalahan mengambil pekerja warga asing tanpa permit kerja yang sah. DBKL melalui Jabatan Penguatkuasaan telah menetapkan KPI dengan memprogramkan operasi bersepadu Ops Teba ke atas premis perniagaan warga asing bersama-sama agensi kerajaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta jabatan-jabatan dalaman DBKL. Ops Teba ini juga merupakan salah satu inisiatif Smart Partnership di antara Jabatan Penguatkuasaan serta agensi-agensi kerajaan yang menjalankan tugasan penguatkuasaan dan pembenteras aktiviti haram di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bagi statistik tindakan operasi bersepadu bermula Januari 2024 sehingga kini, sebanyak 4 siri ops telah dilaksanakan. Menerusi operasi tersebut, sebanyak 11 premises perniagaan telah dipantau dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 4 buah premis telah diambil tindakan turut serta merta di bawah Seksyen 101/1/5 Akta Kerajaan Tempatan
ekoran dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing. Manakala menerusi tindakan khas premis warga asing yang telah dilaksanakan secara berkala sebanyak 9 siri tindakan khas telah dilaksanakan dengan sebanyak 64 premis perniagaan telah dipantau. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 15 buah premis telah ditutup serta merta, 53 notis kesalahan telah dikeluarkan, 25 tindakan sitaan telah dilaksanakan dan 25 kertas siasatan telah dibuka. Selain itu, bagi tindakan khas penjaja warga asing, sebanyak 27 siri tindakan khas telah dilaksanakan sehingga kini yang mana melebihi KPI tahunan yang telah ditetapkan iaitu hanya 12 siri setahun. Menerusi tindakan khas ini, sebanyak 80 kes sitaan telah dilaksanakan ke atas penjajah warga asing dan sebanyak 8 premis yang dikendalikan oleh warga asing telah ditutup. Untuk maklumat lanjut, ahli yang berhormat, peruntukan bagi KL Strike Force pula adalah mengguna pakai peruntukan sedia ada agensi masing-masing. Terima kasih, Ibu Mak Ibu Barat. Ada soalan? Ada soalan. Di atas penjelasan yang agak komprehensif mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan kita melalui jabatan-jabatan untuk menangani masalah adanya warga negara asing di negara kita. Saya berterima kasih di atas langkah-langkah yang diambil. Ia akan menjaminkan memastikan bahawa warga negara kita diberi peluang untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi apakah penjelasan bagaimanakah kita ingin menangkis persepsi di luar sana bahawa kerajaan tidak melakukan perkara-perkara yang sepenuhnya, yang lebih tindakan-tindakan yang lebih agresif, lebih giat lagi, kerana kita lihat seperti di Pasar Borong, di Selayang dan juga di Pulau Pinang, di beberapa tempat, terlalu banyak warga negara asing yang ada, terutamanya pada hari Ahad, di mana mereka berkeliaran seperti the little Dhaka dan sebagainya. Ada persepsi. So saya nak tanya kepada kerajaan, apakah komitmen daripada kerajaan untuk memastikan bahawa kita dari masa ke semasa menangani masalah ini. Walaupun saya lihat kesungguhan kerajaan daripada penjelasan yang telah diberikan, langkah-langkah yang lebih agresif perlu dilaksanakan untuk kita memastikan bahawa kita mengurangkan persepsi yang negatif terhadap kerajaan mengenai masalah ini. Terima kasih, Timbalan Menteri. Yang berhormat. Timbalan Menteri, saya nak betulkan fakta sikit. Jelutong kata Pasar Borong banyak warga asing. Jelutong kata Pasar Borong banyak warga asing. Sekarang dah tak ada. Kita dah betulkan di wilayah persekutuan. Oh, tak apa. Tarik balik ya Jelutong. Terima kasih. Yang berhormat Batu, terima kasih untuk menjawab bagi pihak saya. Timbalan Menteri, Pasar Borong di kawasan saya, Batu. Oh, okay. Sebab tu. Saya minta maaf tak tanya. I didn't get leave to refer the matter to you. Yang berhormat Jelutong, perkara yang dibangkit ini bukan satu yang aneh. Ini sebenarnya berlaku di seluruh negara, bukan saja di Kuala Lumpur. Itu sebab kerajaan telah menubuhkan macam strike force ini untuk mengambil tindakan tegas seberapa yang boleh supaya menghapuskan perniagaan-perniagaan yang dibuat oleh orang-orang asing. Orang asing ini mereka datang untuk bekerja di sini, bukan untuk berniaga. Kerajaan Madani ada komitmen 100% untuk menghapuskan perkara ini dan tindakan selanjutnya diambil. Itu jawapan saya. Yang berhormat Indra Mahkota mencadangkan proses yang melahirkan pakar bidang kursus SME. Jawapannya, kerajaan telah memperkenalkan laluan kerjaya pakar bidang kursus pada tahun 2016. Bagi melahirkan lebih ramai pakar bidang subject matter expert SME, kerajaan sentiasa mengambil berat berhubung kompetensi, kemahiran dan kepakaran dalam urusan penempatan dan laluan kerjaya penjawat awam bagi memastikan semua urusan menyampaikan perkhidmatan agensi kerajaan dapat terus
dilaksanakan dengan cekap, sempurna dan telus. Selaras dengan penambahbaikan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang lebih holistik dan inklusif, dasar laluan kerjaya SME sedia ada sedang dikemas kini dan ditambah baik agar ianya menjadi lebih tulus dan sistematik. Dan dalam masa yang sama mengambil kira bidang-bidang tujuan baru keutamaan negara seperti kecerdasan buatan, transformasi digital, keselamatan cyber, peralihan tenaga, teknologi makanan, pengurusan bencana dan persempadan negara. Itu jawab. Menteri, sebentar. Menteri Indah Mahkota sebentar. Cuma nak pembetulkan perkara. Saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Batu tadi bahawa masalah warga negara asing di dalam Pasar Borong tidak ada. Tapi di luar Pasar Borong masih lagi ada. Betul lah? Saya lihat beliau mengangguk kepala. Jadi, cuma saya tanya bagaimanakah, kenapa ada perbezaan? Di dalam Pasar Borong kita dapat atasi, tak ada warga negara asing. Di luar pula ada sekarang. Yang Berhormat, nombor satu ini, Yang Berhormat Batu mislead the House. Dia kata tidak ada. Sekarang dia kata dia ada. Boleh bagi jawapan tertulis. Yang Berhormat, itu tak kisah di luar ke dalam. Komitmen ada, tindakan akan diambil. Terima kasih Ibu Barat. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya pun nak pantun lah. Ni jelutong kena dengar pantun saya. Ipoh Barat di negeri Perak, Indra Mahkota di negeri Pahang. Di Dewan ini segak dan kacak, umpama jelutong dan juga pendang. Itu saya nak minta Indra Mahkota tarik balik lah. Mana boleh samakan saya dengan pendang? Dia standard kurang sikit, saya standard naik sikit. Jangan samakan saya dengan pendang lah. It's insulting me. Hai, pagi tadi kan kata nak buat case management. Steady lah, brother. Okey, saya menjokong penuh sistem saraan perkhidmatan awam, SSPA. Dan mengalu-ngalukan, saya kira ada dua cadangan, mungkin ini belum dilaksana, tapi ada dua cadangan mustahak tentang laluan pakar bidang khusus SME ini. Satu ialah kenaikan pangkat tanpa perlu berpindah ke jabatan lain. Dan yang kedua ialah kenaikan pangkat tanpa menunggu kekosongan jawatan. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir ini dua langkah yang sangat mustahak. Barulah kita dapat meraihkan mereka yang kita anggap pakar. Pada waktu yang sama, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau boleh dirujuk cadangan saya selain daripada dua itu, tapi ini mungkin boleh dibawa kepada JPA, yakni supaya kita identify dan kita pupuk bakal-bakal SME itu daripada awal, daripada dia masuk grade 41. Masa itu mungkin tak boleh kenal lagi, tapi bila dia sampai middle management level, mungkin grade 44, 48, masa itu jangan kita tukar dia ke merata tempat, tapi biar dia berada dalam sesuatu kluster, supaya bila dia sampai JUSA B, JUSA A, dia dah memang seorang SME. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Jawapan ringkas adalah sebenarnya menambahbaikan SME, dia ada tumpuan pada 7 bidang tajaan negara di mana menerusi SSPA, pegawai SME berpeluang diberi kenaikan pangkat secara khas untuk menyandang, iaitu tanpa menunggu kekosongan jawatan atau berpindah ke agensi lain. Promotion without waiting for vacancy sehingga ke peringkat grade JUSA C. Terima kasih. Yang Berhormat Si Putih ada? Tak ada? Ada. Oh. Very striking, surely can see her. Yang Berhormat Kepung dan Si Putih membangkitkan mengenai keperluan Dewan Bandaraya dalam isu check and balance dan good governance. Ini jawapan. Di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Akta Ibu Kota
Persekutuan 1960 Akta 190 yang berkuat kuasa sejak 1 April 1961 telah memperuntukkan mengenai penubuhan satu badan yang dinamakan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur bagi to advise kepada Datuk Bandar berkaitan dengan pentadbiran bandar raya sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau mengenai perkara-perkara yang diarahkan oleh Menteri. Keahlian lembaga penasihat ini pula adalah seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta 190 dan berdasarkan peraturan-peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989. Oleh yang demikian, pada masa ini tiada peruntukan undang-undang bagi perlantikan ahli majlis di bawah Akta 190 memandangkan perlantikan ahli majlis adalah diperuntukkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 dan hanya terpakai di pihak berkuasa tempatan. Selain dengan Bandaraya Kuala Lumpur, mengikut Seksyen 8 Akta 171, hal ehwal tiap-tiap kawasan PBT hendaklah ditadbirkan oleh satu PBT yang ditubuhkan oleh dan mengikut Akta 171 dengan syarat bahawa jika pemakaian satu Akta 171 bagi wilayah persekutuan terdapat apa-apa pencegahan antara Akta 171 dengan Akta 190 atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, maka Akta 190 itu hendaklah dipakai. Walau bagaimanapun, tiada ahli majlis yang dilantik untuk berkhidmat dalam DBKL selain daripada Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur yang berfungsi untuk to advise Datuk Bandar tetapi selaras dengan prinsip semak dan imbang serta tata kelola yang baik. DBKL telah mewujudkan Majlis Mesyuarat Konsultansi Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tujuan membincangkan dan menyambung idea berkenaan dasar polisi dan isu perancangan dan pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur. Mengenal pasti mengenal pasti penyelesaian inklusif kepada isu-isu yang melibatkan kepentingan dan kebajikan warga kota serta sebagai medium penyaluran maklumat secara dua hala mengenai isu-isu terkini pengurusan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya faham yang ucapan daripada Yang Berhormat. Di tangan saya ini adalah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Sekarang ialah kita dalam kerajaan madani dan tujuan kita ada kerajaan ini adalah untuk membawa reformasi dan pembaharuan. Sudah lama yang akta ini, saya rasa kita perlu pindah untuk masukkan yang ahli majlis lantikan. Sekurang-kurangnya lantikan. Kita tak kata mau pilihan raya kerajaan tempatan. Kerana apa yang berlaku sekarang ialah, macam di kawasan saya, tiba-tiba saya tengok satu bangunan yang tinggi didirikan dan semua penduduk marahkan saya. Dan tiba-tiba kita lihat yang kolam takungan banjir. Sudah ada 2 kolam takungan banjir dan persekitarannya telah pun diluluskan bangunan yang tinggi. Plot ratio 10 di Taman Desa. Jadi semua ini berlaku kerana tak ada semak dan imbang di dalam DBKL. Sekarang ialah apa yang pihak DBKL ataupun pihak kerajaan termasuk Jabatan Wilayah Persekutuan ataupun yang Jabatan Perdana Menteri, mereka rasa sesuai, mereka buat saja. Jadi tapi ini tidak akan berlaku di banyak PBT di Selangor ataupun ya di seluruh negara kerana mereka ada majlis yang duduk dalam jawatan kuasa dan mereka boleh mempengaruhi, membincang dan mengkaji kesemua cadangan daripada pihak kerajaan. Itu sebabnya saya berharap Yang Berhormat boleh bawa ini ke pihak kerajaan dan saya untuk membantu mempercepatkan pindaan terhadap Akta Ibu Kota Persekutuan ini, saya sudah ada pindaan.
Pindaan ini saya akan bentang kepada Yang Berhormat untuk dikaji di dalam Jabatan Peguam Negara dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL supaya kita akan lihat di Kuala Lumpur ini kita ada ahli majlis kerana seluruh negara di semua PPT ada ahli majlis kecuali ibu kota kita Kuala Lumpur. Yang Berhormat, Kota Baru. Ya. Ya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya merujuk pada apa yang dibangkitkan oleh Seputih. Tadi Menteri pun dah sebut, Dewan Bandaraya digovern oleh Akta Ibu Kota. Sedangkan PBT lain di bawah Akta Kerajaan Tempatan 171, dia berbeza. Di bawah Akta Ibu Kota, lembaga penasihat termasuklah juga Datuk Bandar dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Apabila dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, perlembagaan jelas. The Agong act on the advice of the Cabinet ataupun Perdana Menteri. Jadi adakah Seputih bermakna sistem di mana lembaga penasihat Dewan Bandaraya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ni tidak efektif sekarang ni? Sedangkan di peringkat PBT, saya rasa itulah kadang-kadang tu lebih kurang efektif. Mereka yang dilantik menjadi ahli majlis ini di kalangan pimpinan parti-parti politik dan sebagainya, pembangkang tak ada langsung. Tapi ibu kota dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di kalangan profesional untuk duduk sebagai board of advisor to the City Hall. Itu apa yang saya nampak. Saya mau tolong Yang Berhormat. Nampaknya dia tak tahu lembaga penasihat advisory, advice sahaja. Sekarang kita kata ahli majlis untuk turun padang untuk menangani isu banjir lah, saman lah dan juga pokok cabang ditumbang lah, semua ni ini adalah semua kerja ahli majlis dan mereka boleh duduk, boleh dalam jawatan kuasa. Yang Berhormat, di Kelantan saya rasa ada ahli majlis pun. Ada, bukankah ini lebih berkesan untuk membantu PBT untuk Puan Speaker, boleh saya jawab? sesebuah bandar? Yang Berhormat, Lembaga penasihat boleh turun ke bawah juga, bukan diduduk dalam mesyuarat saja. Yang Berhormat Seputih, Nasihat Yang Boleh Berhormat Kota bandingkan Baru. Dewan Bandaraya dengan PBT. Yang Berhormat, sila duduk biar Timbalan Menteri jawab. Terima kasihlah bagi sedikit ruang kepada saya untuk menjawab. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ada dua hal di sini. Ada dua akta yang berlainan. Cadangan Yang Berhormat Seputih ada kena-mengena dengan mengubah-sesuaikan dan meningkatkan penglibatan sistem ni. Ini bukan bermakna tidak menghormati Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Itu pandangan beliau. Dan seperti yang kita faham, akta yang beliau Yang Berhormat memberitahu kita ni, saya rasa adalah satu di antara perlu ditingkatkan. Apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris sekarang, no taxation without representation. Itu satu di antara itu khusus. Dan Yang Berhormat Kota Baru mungkin tak berapa faham dalam hal ni. Kita dalam Pakatan Harapan dan dari mula sebelum bila parti Yang Berhormat menjadi rakan yang sama tapi mimpi yang lain, pada bila Pakatan Rakyat dalam buku jingga dan sebagainya ada mengatakan bahawa fourth vote and all that will take place, dan ini adalah satu di antara yang boleh difikir, boleh dibincang. Tidak ada satu keputusan muktamad. Saya bersependapat dengan si Putih dan saya mencadangkan saya akan beritahu perkara ini kepada Yang Berhormat Menteri, mengadakan satu perjumpaan di antara Datuk Bandar, other stakeholders dan ahli parlimen Kuala Lumpur supaya mereka dapat memberi tahu masalah yang dihadapi. Yang Berhormat, kita semua tahu dalam kawasan kita sendiri, walaupun kita ahli parlimen, the majority of the complaint is what? Bukan constitutional issue, bukan isu-isu negara yang mustahab untuk mereka. Hanya perkara-perkara majlis tempatan, tidak memotong rumput
longkang dan isu dia. Jadi ini yang menjadi masalah banyak kepada kita semua. These are the real issues on the ground. Maka cadangan yang dibuat oleh si Putih ini akan diambil kira. Saya sendiri akan memberitahu kepada Yang Berhormat Menteri mengadakan mesyuarat seberapa yang segera. Yang Berhormat Kota Baru pun kalau ingin boleh datang ke mesyuarat tersebut. Yang Berhormat, saya mau tanya Menteri Wilayah Persekutuan bagaimana? Tak ada. Ini Menteri lain jawab. Yang Berhormat, banyak kali dulu Yang Berhormat Menteri pun tidak ada semasa perkara-perkara yang kita bangkit. You don't score cheap points like this. Kita yang ini jawapan saya. Kita semua arif dalam perkara ini. You know how it works, the mechanics. You have been this side, you have been that side. Satu hari you may not be any side. So these law of averages. We don't know. So these are things kita perlu ingatlah, Yang Berhormat. Cadangan yang baik, saya akan membawa isu itu kepada pihak berkenaan, mengadakan perjumpaan dengan seberapa yang segera. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, segamat ni berkenaan dengan satu perkara di Kuala Lumpur lah. Saya rasa perkara ni saya mungkin Menteri Wilayah tiada bagi Menteri mohon juga menjawabkan isu untuk usaha untuk menempatkan kuil Sri Madura Viran yang di Kuala Lumpur. Saya rasa isu ini semua dikenali, dibawa ditukar ke sebuah tapak yang baru. Dan mohon Menteri kalau ada jawapan, apakah garis masa bagi usaha ini untuk selesaikan dan dilaksanakan dalam masa terdekat. Terima kasih. Yang Berhormat, saya sedang menunggu satu jawapan dari pegawai. Tetapi sebelum itu, dengan izin, saya akan menjawab satu soalan satu perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Klang dan Yang Berhormat Segamat, iaitu memohon data maklumat mengenai jumlah masyarakat India yang telah keluar daripada garis kemiskinan. Untuk makluman yang ahli-ahli Yang Berhormat, sistem IKC merupakan pangkalan data kemiskinan nasional yang bertujuan untuk mendaftarkan isi rumah miskin di Malaysia berdasarkan pendapatan garis miskinan. Semasa yang disediakan oleh Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia melalui laporan survei pendapatan isi rumah 2022, mengikut data dalam sistem ini, pecahan jumlah miskin dan miskin tegar di Malaysia setakat 31 Oktober adalah seperti berikut. Untuk orang Melayu, miskin tegar adalah sebanyak 4,523 orang, miskin 237,170, untuk masyarakat Cina 485 yang miskin tegar dan miskin adalah 12,990. Untuk masyarakat India, miskin tegar adalah 717. Yang Berhormat Menteri, pecahan mengikut negeri ada tak? Pecah negeri ya. Jawapan bertulis boleh. Ini hanya untuk wilayah. Tapi untuk Yang Berhormat kalau Cakap tadi seluruh Malaysia. kalau Itu saya tanya, kalau seluruh Malaysia pecahan mengikut negeri ada kan? Tidak. tidak ada. Itu untuk Malaysia kah wilayah ya? Tapi ya Berhormat, saya sebenarnya mereka hanya memberi jawapan kepada wilayah persekutuan. Saya telah memohon dan telah mendapat. Untuk Sabah dan Sarawak pun ada juga. Tapi exact spesifik saya tak berapa pastilah. Saya Di jawab. Sabah ini berbeza sudah. Kerajaan negeri sudah noktakan itu kemiskinan, tiada miskin sudah. Kita semua kaya. Itu saya mau tahu. Yang Berhormat, untuk masyarakat India, miskin tegar 717, kategori miskin 22,943. Bumi Sabah dan Sarawak, miskin tegar 1,480, kategori miskin 106,993. Biar habis. Ini bercanggah dengan kenyataan kerajaan negeri. Sebab di Sabah sudah tidak ada miskin tegar, sudah dinoktakan. Terima kasih. Orang asli miskin tegar 4 orang, miskin 363. Kita perlu fikir Yang Berhormat, kita ada lagi satu jabatan dosa yang membuat perangkaan juga.
dan ini meliputi lebih, kalau dia lebih ke pendapatan atau sistem hidup dan sebagainya, angka itu sedikit beza. Menteri, Ya. sebab saya takut saudara tak ada masa, sebab ini soalan utama saya. So kita faham ada mesin tegar tadi, tapi apakah unjuran yang digunakan? Berapakah jumlah dikatakan sebagai mesin tegar? Terima kasih. Untuk miskin tegar, amountnya adalah RM1,198. RM1,100. Menteri, kita kena faham, kita punya gaji minima pun RM1,700. Kalau begitu, kalau kita nak letak RM1,100 sebagai miskin tegar, kalau satu rumah tu 2-3 orang kerja, kita tak nampak pun. Dia tidak apa-apa pun membawa makna. Ini bukan India atau China atau Melayu. Kita patut ada satu unjuran yang teras. Kita nampak miskin tegar ni sebab kita dari awal lagi kerajaan ni telah membawa satu keadaan yang mana menyatakan kita akan noktakan kemiskinan. Tapi kalau nampak yang menteri jawab tadi, kita masih wilayah pun ada 700 lebih dia kata. Melayu 4,000, Cina lagi 1,000 juga ada. Kalau ini perkara satu-satu setiap negeri masih lagi ada. So apakah unjuran daripada itu, apakah dasar-dasar akan dibuat nanti? Itu yang saya tanya tu. Terima kasih Datuk Seri. Saya ingat Menteri lebih baik bincang dengan Menteri Ekonomi. Kita mau tahu mekanisme garis panduan untuk apa ini menghad itu kemiskinan dalam Malaysia ini. Sungai Buloh pun faham juga mungkin. Yang Berhormat Timbalan Menteri Sila Gulong. Ya, saya nak jawab kepada perkara yang dibangkitkan oleh YB Klang. Sebenarnya lebih teruk dari itu 1,198 termasuk kepada kalau dia adalah kotanya 4 orang dalam rumah yang kalau dia berpendapatan RM322 ke atas setiap satu di antara 4 orang itu, dia lagi tidak ada dalam miskin tegar. Sekejap, saya telah mengunjurkan perkara itu kepada pegawai dan katakan ini adalah unrealistic. Di kawasan saya pun, I don't think we can accept lah. Terima kasih Menteri faham rintihan rakyat. No, sama-sama kita semua ahli parlimen keadaan yang sama. Dan kalau kita ini nombor satu, ia perlu satu holistic approach. Kita perlu faham bahawa ini adalah satu yang unrealistic dan seperti yang dikatakan oleh YB Kenabatangan, Kementerian Ekonomi pun terlibat. Dan saya berpendapat ini lebih kepada Kementerian Ekonomi untuk mengambil tahu perkara ini. Akhir sekali Yang Berhormat, untuk jawab Yang Berhormat Klang, untuk maklumat lanjut Yang Berhormat, menurut data dalam sistem yang sama, statistik jumlah dari masyarakat India yang telah terkeluar dari garis kemiskinan setakat 31 Oktober 2024 adalah sebanyak 43,634 orang. Ini jawapan. Dari mana ni? Saya ada lagi statistik saya boleh memberi kepada Yang Berhormat. Ya. Ini daripada Jabatan Perangkahan. Dia dah siasat dia pergi setiap rumah satu. Ini dari Jabatan ICU. 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 Itu sebab kalau apabila kenyataan-kenyataan Yang begini Berhormat buat. Kelang, masa sudah tamat. Yang Berhormat Timbalan Menteri sudah habis. Belum. Sila Minta duduk. sedikit masa Yang saja Berhormat sebab Kelang. kenyataan tersebut tanpa apa-apa bukti yang nyata, ia memberi satu kenyataan yang palsu belaka. So jangan mengelirukan. Saya percaya kenyataan begini 44,000 bagaimana, apakah dasar yang telah digunakan, apakah cara catur garis ukur yang telah digunakan untuk keluarkan mereka. Ini tak nyatakan. So saya percaya, saya dengan due respect, saya punya senior pula. So Menteri, saya sangat hormat sebab memang perjuangan anda begitu lama. So saya rasa perkara ini patut ada satu kayu ukur yang jelas supaya Dewan Yang Mulia ni tidak keliru dengan kenyataan tersebut. 44,000 itu jumlah besar. Daripada satu kaum saja. Belum tengok kaum-kaum lain. So maka begitu saya nak dasar dipatut beritahu saya jawapan secara bertulis pun memadai. Ya, terima kasih. Mau apa ni? Ampau. Yang Berhormat. Masa sudah tamat. Ya, saya akan jawab kepada Yang Berhormat Klang, saya nak habiskan tu. Yang Berhormat Klang, saya difahamkanlah bahawa
walaupun ini kategori miskin tegar dan miskin, dia ini bukan statik. It's not permanent. Dia ada, kalau pendapatan dia sudah lebih, dia akan keluar dari miskin tegar ke miskin atau keluar dari sana pun. They are from hardcore poor to poor. It is nothing statistic because the income of this group may fluctuate. Itu sebabnya. Selain dari itu, we will arrange a meeting yang berhormat, boleh berjumpa dengan pegawai tersebut dan menjawab perkara. Akhir sekali mengenai Koil Sri Madurai Viren, perkara ini berada di bawah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Asli dan Keselamatan Kelestarian Alam, dan saya akan memohon agar kementerian itu menjawab perkara yang dibangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Timbalan